Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini 7 Jamaadil Akhir bersamaan 2 Jamaadil Akhir bersamaan 7 Disember bersama saya Aziz Arifin, dan ini berita utama malam ini. Kanak-kanak 6 tahun maut jatuh payah. Harga barang basah mula turun. Seorang kanak-kanak mati lemas ketika cuba mengambil sebiji bola yang terjatuh ke dalam paya di Kampung Gong Beris, Pulau Kerengga, Marang. Mayat Muhammad Syafiq Abdullah, 6 tahun, ditemui dalam keadaan terapung di dalam kawasan paya tersebut pada jam 8 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Zain Mat Deris berkata, kehilangan kanak-kanak lelaki itu disedari ibunya, Siti Mazna Abdul Rahman, 34, pada jam 6 petang semalam. Kata Muhammad Zain, pada mulanya ibunya menyangka kanak-kanak itu bermain di luar rumah seperti biasa, tetapi tidak pulang ke rumah walaupun sudah jam 8 malam. Wanita itu kemudiannya memaklumkan kehilangan Muhammad Syafiq kepada adik lelakinya sebelum operasi mencari digerakkan dengan bantuan penduduk kampung. Mangsa yang merupakan anak bongsu daripada 2 beradik ditemui terapung dalam keadaan berseluar pendek berwarna biru dan tanpa berbaju di kawasan paya terbabit. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ untuk siasatan lanjut. Di Negeri Sembilan, 2 lelaki yang dipercayai terbabit dalam aksi lagak marshal di Jalan Awam sudah hadir ke Balai Trafik Port Dickson. Kedua-dua lelaki termasuk seorang daripadanya bergelar Datuk hadir ke balai berkenaan sejurus mengetahui aksi mereka dirakam dan tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintenden ID Syah Muhammad berkata, kedua-dua lelaki berusia 45 dan 49 tahun itu hadir pada 12.45 tengah hari dan 2.30 petang semalam untuk memberi keterangan berkaitan video tular di media sosial. Polis kemudian menahan kedua-dua lelaki yang juga ahli perniagaan dan ejen insurans itu. Polis turut menahan 2 motosikal berkuasa tinggi dan beberapa barangan yang digunakan kedua-dua marshal berkenaan seperti yang dirakam. Siasatan lanjut sedang dijalankan secara menyeluruh termasuk jika wujud kesalahan lain. Kemarin dilaporkan polis mencari kumpulan motosikal berkuasa tinggi yang berlagak marshal di Jalan Awam selepas rakaman video berdurasi 3 minit tular di media sosial. Rakaman itu menunjukkan penunggang motosikal berkuasa tinggi itu memberi arahan kepada sebuah kenderaan supaya memperlahankan kenderaannya dan bergerak ke kiri lorong jalan bagi memberi laluan kepada kumpulan konvoi terbabit. Berdasarkan rakaman itu, dipercayai konvoi itu bergerak dari arah Kuala Sungai Baru, Alur Gajah Melaka melepasi kawasan Jalan Tanjung Agas, Pasir Panjang, Port Dickson. APMM Zon Maritim Kuala Perlis merampas 587 biji pil kuda dianggarkan bernilai lebih RM14,000 dan 50 bungkusan plastik berwarna hitam dipercayai mengandungi daun ketum bernilai RM90,000. Rampasan itu dilakukan dalam 2 serbuan berasingan di sekitar perairan Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah APMM Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafi'i Paing berkata, rampasan pertama dibuat ke atas sebuah bot kayu tanpa nombor pendaftaran dipercayai dikemudikan lelaki disyaki warga Thailand ketika sedang memasuki perairan negara sekitar jam 1.45 pagi. Beliau berkata bot Ronda Maritim Malaysia berjaya memintas bot terbabit, namun bot tersebut memecut laju ke arah kawasan hutan paya bakau berhampiran. Suspek kemudiannya bertindak terjun ke laut meninggalkan bot dan berenang melarikan diri ke dalam paya bakau berhampiran. Jelas Muhammad Syafi'i, hasil pemeriksaan ke atas bot yang ditinggalkan berjaya menjumpai 3 paket kecil plastik berwarna biru yang disyaki pil kuda yang disembunyikan di dalam tin berwarna merah di bahagian hadapan bot dan dipercayai cuba diselundup masuk dari negara jiran. Nilai keseluruhan rampasan termasuk pil kuda, bot kayu beserta enjin sangkut bergalah dianggarkan sekitar RM24,675.
Menerusi satu lagi tangkapan pada jam 5.30 pagi, sebanyak 50 bungkusan plastik berwarna hitam mengandungi daun ketum dirampas di pantai Sungai Baru. Keseluruhan bungkusan daun ketum tersebut dianggarkan seberat 500 kg dengan nilai RM90,000 mengikut anggaran nilai semasa di negara Thailand iaitu RM180 bagi sekilogram. Rampasan ini hasil intipan dan risikan yang dilakukan selama beberapa minggu dalam usaha mematahkan sindiket penyelundupan dadah antarabangsa di perairan negara. Harga barangan keperluan termasuk barangan basah seperti sayur-sayuran dan ayam di Kelantan sudah mula menunjukkan tren penurunan berbanding 3 minggu lalu. Pengarah KPDN HEP Kelantan, Adnan Abdul Rahman berkata, pengurangan harga itu berlaku sejak beberapa hari lepas hasil penguatkuasaan pihak kerajaan. Jelas Adnan, jika 3 minggu lalu harga ayam dijual melebihi RM9 hingga RM10, namun sejak beberapa hari lepas, harga turun di bawah paras RM9 dan ada penjual yang menjual di bawah RM8 bagi sekilogram ayam proses. Gunakan kebijaksanaan mereka sebagai pengguna untuk memilih barang-barangan di mana masih banyak lagi penjual-penjual yang menjual harga ni boleh dikatakan murah dan mereka ni boleh membuat pilihan melalui aplikasi yang telah KPDN HEP sediakan, iaitu aplikasi Price Catcher. Jadi dalam aplikasi Price Catcher ni kita tunjukkan kedai-kedai area berdekatan dengan pengguna. Bila dia buka dia nampak sekiranya dia berada di Kota Baru. Di tepi-tepi dia tu dia ada kedai-kedai mana yang jual harga. Jadi dia pilih-pilih lah mana yang dia berkenan dengan harga tu. Tambahnya, pemantauan KPDN HEP juga mendapati harga sayur-sayuran di negeri ini juga turun dan dijangka akan berterusan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Walkabout Skim Harga Maksimum Musim Keluarga Malaysia KPDN HEP Negeri Kelantan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung, Kota Baru. Katanya kawalan harga membabitkan 12 barangan yang ditetapkan harga siling termasuk ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayur-sayuran yang berkuat kuasa 7 hingga 31 Disember ini. Sementara itu, KPDN HEP Melaka menggerakkan 100 pegawai dan anggota penguatkuasanya bagi memantau kenaikan harga barangan keperluan terutamanya di kawasan tumpuan orang ramai. Exco Perpaduan Pembangunan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Ngihi Sim berkata, pasukan itu akan digerakkan setiap hari dan menjalankan pemeriksaan ke setiap rantaian termasuk ladang, penternak, peladang, pemborong, peruncit dan pengguna. Beliau berkata pasukan itu digerakkan setiap hari seawal jam 4 pagi hingga 10 malam di lapangan membabitkan pemeriksaan di ladang, pengeluar hinggalah peruncit. Katanya tindakan itu bagi mengekang kenaikan harga dan mengesan tindakan pihak yang cuba mengambil kesempatan. Jadi kementerian ingin memaklumkan bahawa pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka akan berada di lokasi-lokasi yang menjamin tumpuan orang ramai membeli belah seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan. Langkah-langkah ini mencerminkan usaha berterusan bagi melindungi pengguna daripada aktiviti pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak beretika semasa musim perayaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan walkabout dan perasmian Skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM peringkat negeri. Mengulas lanjut, katanya sejak Januari hingga semalam, KPDN HEP Negeri hanya menerima 6 aduan membabitkan kenaikan harga telur dan ayam, manakala tiada sebarang aduan membabitkan kenaikan harga sayur. Sementara itu, rata-rata pengguna ketika ditemui mengakui terkesan dengan kenaikan harga barangan yang naik terlalu mendadak. Meskipun pengguna mempunyai pilihan untuk mendapatkan harga barangan yang lebih murah di pasaraya berbanding pasar segar, namun ada kalanya pola perubahan harga masih tidak menentu. Justru mereka mengharapkan pihak berkaitan mengambil tindakan lebih tegas dalam mengawal harga barangan bagi mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab sewenang-wenangnya mengambil kesempatan. Memang terkesannya beli kurang sikit lah. Betul tak? Tiap-tiap pagi lah, saya pergi tu pasar pagi tu di Kampung 8.
Tapi memang harga dia melambung lah. Sekarang baik ni kerajaan ambil tindakan lah. Nak cuba turunkan dia punya harga atau dia kontrol betul lah. Ya. Jadi tengok sekarang ni pun harga dah puas hati sikit lah bila ada sikit. Oh, okey sikit lah. Memang sekarang kerajaan dah ambil tindakan. Yang bisnesmen semua dia tahu lah, tak boleh main-main lagi. Tak ada, dia tak hara, dia naikkan harga. Betul tak? Sememangnya kerajaan kena bertegas dalam hal ni dan saya minta KPDN HEP tu selalulah buat pantauan kat mana-mana premis. Bukan kata macam ini pasaraya kan. Kat kedai-kedai biasa pun dia orang lagi ambil kesempatan. Sebab dia orang pegawai-pegawai yang macam ni tak masuk ke kawasan tempat macam tu kan. Saya minta sangatlah dia orang buat pantauan dari masa ke semasa. Sangat bagus. Mintalah berterusanlah dia pantau kan harga kawalan tu. JAKIM lancar skuad musaadah keluarga Malaysia. Alhamdulillah bertemu kembali. Usaha memperluas pasaran bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ke peringkat antarabangsa akan dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan dengan kerajaan G2G. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, matlamat itu boleh dicapai dengan memeterai Perjanjian Perdagangan Bebas FTA yang baharu selain memanfaatkan perjanjian sedia ada. Usaha juga akan dilaksanakan untuk memanfaatkan faedah Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA dalam memperluaskan akses pasaran dan mempercepatkan pengantarabangsaan PMKS, termasuklah pelaksanaan Pelan Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC 2025 serta memeterai perjanjian FTA yang baru. Tambahnya, kerjasama G2G dan usaha sama tersebut akan melibatkan negara-negara ASEAN, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC serta pertubuhan antarabangsa yang lain. Dalam masa yang sama, pelbagai inisiatif akan diteruskan bagi menambah baik persekitaran perniagaan dan mengurangkan halangan perdagangan dalam meningkatkan jualan di pasaran antarabangsa. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pameran Tahunan PKS SMEDEX 2021 di Ibu Negara hari ini. SMEDEX 2021 dianjurkan SME Corp Malaysia bermula 1 hingga 23 Disember ini dan akan dilaksanakan dalam talian melalui portal MyASIS MSME. Sebanyak RM50 juta potensi jualan dan 10,000 pengunjung maya disasarkan melalui pameran tersebut yang turut menawarkan sesi khidmat nasihat, perundingan perniagaan, maklumat bantuan kewangan, fasiliti perdagangan dan sebagainya. Setakat ini seramai 125 PMKS di bawah SME Corp telah berjaya mengeksport produk mereka ke luar negara dan seramai 10 lagi PMKS akan dibantu untuk menembusi pasaran antarabangsa menjelang tahun depan. JAKIM melancarkan skuad musaadah keluarga Malaysia bagi menyampaikan bantuan kepada golongan sasar terutamanya asnaf. Skuad berkenaan berperanan mencari dan menjejaki kumpulan tersebut sebelum turun padang dan menyantuni mereka. Objektif utama kita adalah untuk kita membantu semua masyarakat, khususnya golongan asnaf yang terkesan ekonomi daripada pandemik Covid. Sebab kita tahu kan sebelum ini kerajaan itulah tumpuan fokus kerajaan untuk memastikan masyarakat Malaysia disantuni supaya tidak ada yang kelaparan. Ya, sebab kita tahu banyak pihak yang terkesan, yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, sumber keuangan dan sebagainya. Ruslan ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Skuad Musaadah Keluarga Malaysia yang dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad di perkarangan Kompleks Islam Putrajaya. Pada majlis ini, 100 petugas dengan 11 kenderaan termasuk 6 motosikal digerakkan bagi menyampaikan sumbangan bakul makanan dan wang tunai kepada penerima di sekitar Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor. Skuad yang disertai 14 agensi akan membantu golongan sasar tanpa mengira bangsa dan agama melalui tabung musaadah COVID-19. Melahirkan insan yang beriman dan beramal soleh menerusi satu sistem pendidikan lengkap.
Itu misi Sekolah Rendah Islam Ibnu Nafis di Kulai Johor untuk terus mendidik anak muda sejak dari kecil dan mampu menjadi ulama sekaligus memimpin ummah pada masa akan datang. Menurut guru besarnya Muhammad Helmi Muhammad Nur Isham, setakat ini sekolah agama itu berjaya melahirkan anak muda yang mempunyai jati diri yang utuh menerusi penghayatan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, sekolah ini turut mendapat pengiktirafan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Agama Islam Johor. Setakat ini kita pernah mencapai kejayaan yang di mana pelajar kita pernah meraih peringkat pertama dalam peperiksaan sijil darjah 6 agama di Peringkat Negeri Johor. Selain itu juga ramai daripada lepasan kita yang dapat menyambung pelajaran di peringkat IPT dalam negara dan juga di luar negara seperti di Al-Azhar dan sebagainya. Itu antara kecemerlangan yang pernah kita lahirkan daripada pelajar kita di sinilah. Jelasnya sejak awal penubuhan pada 2001, sekolah itu beroperasi di sebuah rumah kedai bersama seorang guru agama dan 6 murid dan kemudian bilangan murid bertambah kepada 300 orang pelajar beserta 33 guru agama. Susulan pertambahan pelajar, pihaknya telah mengumumkan projek pembinaan Kompleks Pendidikan Islam Ibnu Nafis di Bandar Putra Kulai Johor. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pengarah Sekolah Muhammad Bazihar Muhammad Basri, projek itu dibangunkan bagi membekalkan keperluan pusat pendidikan agama yang lebih kondusif kepada para pelajar. InsyaAllah bila terbinanya Kompleks Pendidikan Islam Ibnu Nafis ni, kita akan menempatkan semua di satu tempat. Iaitu jadi kita satu tempat yang lengkap dan sempurna, yang meliputi semua sekali di sudut pendidikan rendah, menengah. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan, jadi di depan skrin ini ada nombor akaun kami. Tuan-tuan bolehlah menyumbang kepada kami ke akaun tersebut dan kami sangat-sangat mengalu-alukan dan sangat berharap jika tidak tuan-tuan siapa lagi. Jelasnya, kompleks tersebut bakal menempatkan pelajar dari sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar Ma'had Tahfiz Ibnu Nafis. Dalam pada itu, infak dari orang ramai amat dialu-alukan bagi menjayakan projek ini dan sumbangan boleh disalurkan ke akaun bank yang tertera. Sebarang maklumat lanjut boleh layari laman web www.kpiin.my atau hubungi 013 932 7923 dan 013 743 7607. Majlis Agama Islam Pulau Pinang melalui Zakat Pulau Pinang ZPP memperuntukkan 10.4 juta ringgit tahun ini sebagai bantuan derma siswa pengajian kepada 2,568 pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di institusi dalam dan luar negara. Setiap pelajar menerima derma siswa antara RM2,000 hingga RM20,000 bergantung pada bidang dan lokasi pengajian. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali memberitahu pelajar terbabit bakal melanjutkan pengajian di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah Doktor Falsafah PhD khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan perubatan. Bagaimanapun ujarnya, mulai tahun depan pihaknya akan melihat keputusan peperiksaan setiap tahun sebelum menentukan jumlah derma siswa yang layak diberikan kepada seseorang pelajar. Praktisnya sekarang kita tidak melihat kepada keputusan secara individu. Kita hanya melihat mereka lulus, mereka layak untuk dapat derma siswa. Jadi ini sedikit sebanyak tidak memberikan motivasi kepada pelajar untuk mencapai ataupun dapatkan keputusan yang lebih baik. Maka kami bersetuju untuk mencadangkan pada tahun depan insya-Allah jumlah derma siswa yang akan diberikan itu akan bergantung kepada keputusan peperiksaan setiap tahun. Kalau keputusannya baik, bagus, cemerlang, maka jumlah itu akan ditambah. Amran berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan derma siswa pengajian dan sagu hati guru agama tahun 2021 di Hotel Ixora Butterworth. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan sagu hati kepada 290 guru agama membabitkan peruntukan berjumlah RM232,000 dengan setiap orang menerima RM800 sekaligus. Sementara itu, pelajar jurusan Komunikasi Universiti Sains Malaysia, Ainur Raihan Izzati Hamid, 21 tahun berkata, bantuan derma siswa sangat membantunya terutama untuk membeli keperluan ketika di universiti.
Bagi saya, derma siswa sebanyak 3,500 ni sangat bagus dalam membantu golongan B40 lah, terutamanya bagi mereka yang memerlukan. Sebab kita ni nak masuk belajar memerlukan banyak wang, dah masuk memerlukan banyak juga nak beli perkakas-perkakas belajar kan. Jadi derma siswa yang diperuntukkan ni sangat bagus dalam membantu kewangan pelajar. Pelajar jurusan Syariah dan Pentadbiran Kehakiman Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS Muhammad Adib Fikri Azmi 25 tahun pula memberitahu dia akan memanfaatkan bantuan derma siswa untuk membeli gadget yang akan digunakan ketika mengikuti program pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Dari segi bantuan derma siswa zakat Pulau Pinang ni sebenarnya kami dapat banyaklah mengurangkan beban kami dari segi pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, yang mana kita sekarang ni kita sedia maklum yang mana kita perlu menggunakan device ataupun teknologi yang cukup untuk kita nak menghadapi pembelajaran secara PDPR-nya supaya kita lebih baik dan selesa lah. Penggunaan telefon, internet dan lain-lain sangat penting dan memerlukan kos. Peruntukan bagi derma siswa ZPP tahun ini lebih sejuta berbanding peruntukan tahun lalu. Bank Rakyat berjaya meraih anugerah syarikat terbaik tahunan bagi kecemerlangan dalam pemerkasaan sosial di Anugerah Kelestarian dan CSR 2021. Anugerah itu diadakan bertujuan untuk memberi penghargaan kepada organisasi di Malaysia yang cemerlang dalam arena kemampanan dan tanggungjawab sosial korporat. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan berkata pengiktirafan tersebut adalah hasil daripada impak positif terhadap pelaksanaan inisiatif jangkauan komuniti Bank Rakyat seperti program Nuri Nutrisi yang dilancarkan sejak 2019. Program itu dilaksanakan menerusi pelbagai inisiatif bagi meningkatkan status nutrisi pelajar B40 di samping menjaga keperluan masyarakat yang memerlukan. Sepanjang 3 tahun pelaksanaannya, 60 sekolah, 15 universiti dan 20,000 penerima mendapat manfaat daripada program Nuri Nutrisi tersebut. Di bawah program Nuri Nutrisi, terdapat rancangan Kebun Nuri Nutrisi yang memberi peluang kepada pelajar dan sekolah menguruskan tanaman sayuran dan buah-buahan dan hasilnya dijual dan dijadikan sumber makanan bernutrisi secara berterusan oleh pelajar B40. Angka kematian Gunung Semeru meningkat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Angka kematian Gunung Semeru di Indonesia meningkat kepada 34 orang. Terdapat 3 letusan kecil hari ini, setiap satunya memuntahkan abu sejauh kira-kira 1 kilometer ke udara. Pasukan penyelamat bergelut dalam situasi berbahaya sejak letusan berapi itu berlaku bagi mencari mangsa yang terselamat dan mayat dalam serpihan letusan gunung, bangunan yang rosak dan kenderaan yang musnah. Anjing pengesan turut digunakan hari ini bagi membantu operasi menyelamat. Gunung Semeru kekal aktif sejak Sabtu lalu dengan letusan kecil masih berlaku menyebabkan pekerja kecemasan dan penduduk di kawasan itu dalam keadaan berjaga-jaga. Penduduk tempatan dinasihatkan supaya tidak ke kawasan dalam lingkungan 5 km dari kawah gunung. Berkekutan udara di sekitar kawasan itu amat tercemar dan boleh memberi kesan kepada golongan berisiko. Pelarian Rohingya saman Facebook $150 bilion Amerika atas dakwaan rangkaian sosial itu gagal membendung ucapan berunsur kebencian di platformnya. Hujah bagi saman itu menyatakan algoritma Facebook mendorong pengguna untuk menyertai kumpulan yang lebih ekstrim. Tindakan itu memburukkan lagi keganasan ke atas minoriti yang ditindas itu. Saman itu difailkan di sebuah mahkamah di California yang mendakwa algoritma yang memberi kuasa kepada syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat itu mempromosi maklumat yang salah dan pemikiran ekstremis yang diterjemahkan kepada keganasan sebenar. Etnik itu berdepan diskriminasi yang meluas di Myanmar. Mereka dipandang hina sebagai penceroboh walaupun sudah tinggal di negara itu selama beberapa generasi.
Kempen yang disokong tentera yang disifatkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai pembunuhan beramai-ramai itu menyaksikan ratusan ribu rakyat Rohingya dihalau merentasi sempadan ke Bangladesh pada 2017 di mana mereka tinggal di kem pelarian yang besar. Pengkritik mendakwa walaupun sudah dimaklumkan mengenai ucapan berunsur kebencian di platformnya, syarikat itu gagal bertindak. Di Bangkok, Thailand, sebuah kren 8 tan menghempap deretan rumah kongsi di sekitar tapak pembinaan. Insiden tersebut telah meragut nyawa seorang penunggang motosikal manakala 4 lagi penghuni rumah cedera. Difahamkan mangsa yang berumur 48 tahun itu baru saja selesai membeli makanan di kedai berdekatan tapak pembinaan sebelum dihempap kren tersebut. Sementara itu, beberapa rumah kongsi di sekitar itu juga turut rosak akibat terkena kren berkenaan. Menurut media tempatan, kren itu dipercayai sedang meletakkan konkrit di tingkat 2 sebuah bangunan kondominium 5 tingkat sebelum terjatuh secara tiba-tiba. Polis tempatan telah menahan pemandu kren yang cedera ringan serta jurutera pembinaan tersebut untuk siasatan lanjut. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan sebelum itu jangan lupa juga saksikan program La Tahzan tepat jam 9 malam ini yang membawa topik Anakku Anak Istimewa bersama panel jemputan Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.